فمن صلى عليه مرة واحدة عشرا عليه يصلي الله وصلاة من الله رحمة وعناية. 30 fasal yang keempat, ketahuilah olehmu ayyadakallah, semoga Allah beri pertolongan. Bermula mereka yang mukmin tiada adalah berzikir ia akan Allah Ta'ala melainkan dengan lisannya. Maksudnya dia bukan zikir saja di mulut dia, di hati, semua anggota dia, roh dia semua berzikir. Bukan hanya di mulut dia zikir, semua berzikir kepada Allah. Kerana bahawasanya berzikir ia akan Allah Ta'ala dengan hatinya, maka tetaplah segala anggotanya kepada berzikir akannya. Bila dia berzikir dengan hati, semua berzikir. Sebab itu zikir ni bukan saja di lidah, Allahu Akbar, tapi tak tahu apa benda yang kita zikir. Kata Amir Fad kat kami dulu, apabila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad, itu berselawat kepada Nabi, rasa Rasulullah tu hadir dalam jiwa kita. Dalam jiwa, fil quwwah. Jadi bila berzikir tu rasa dalam hati. Sebab itu dalam Quran suratul A'raf allazi apa ni? Suratul Anfal ayat 2 ayat 1 dan ayat 2. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul bainikum wa atiullaha rasulahu in kuntum mu'minin. Allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila orang tu berzikir kepada Allah, bergementar hati dia. Hati dia tu berzikir. Ni yang susah. Itu yang kita train. La ilaha illallah. La. Rasa dalam hati. Ni la ilaha illallah tidur. Subhanallah. Sebab itu kalau kita ikut zikir-zikir apa ni, tarikat Rifai, dia dengan fizikal boleh. Dia nak mula-mula tu dengan fizikal, lahir akan bentuk dalam hati dia. Jadi tetaplah segala anggotanya kepada berzikir akannya, dan tiadalah tinggal daripadanya satu anggota melainkan adalah ia berzikir. Semua berzikir. Bila hati berzikir, yang lain ikut. Sebab hati ni atau kalbu kita ni raja. Dia perintahkan semua. Tangan zikir, telinga zikir, mulut zikir, kaki zikir, semua zikir. Subhanallah. Tapi kalau lidah zikir, hati tak zikir, ni zikir, tetap dapat, tetap dapat bahagian. Tapi alangkah baiknya zikir tu dengan hati sekali. Ini yang susah. Termasuk saya pun ada mursyid. Sebab itu tarikat ni kena ada mursyid, bukan boleh sendiri-sendiri kan. Satu anggota melainkan pada. Dan apabila terdahululah tangannya kepada satu, teringatlah ia kepada Allah. Tangan dia nak mencuri, tapi dia berzikir, ingat Allah. Tak jadi nak curi. Kaki dia nak pergi disco, tak jadi. Sebab apa? Kaki dia berzikir. Mata dia nak lihat maksiat, ketika itu dia ingat Allah, tak jadi. Jadi dia mempengaruhi semua. Sebab itu dalam Quran sebut tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu, iaitu zikir itu, boleh mencegah kamu daripada perkara keji dan munkar. Maka tahanlah tangannya, yakni dirinya, daripada barang yang menegah oleh Allah. Sebab tangan dia pun berzikir. Dan daripadanya, daripada barang yang menegah oleh Allah Ta'ala, daripadanya, iaitu perbuatan yang keji tersebut atau perbuatan maksiat tersebut. Sebab itu pada zaman Rasulullah tu ada seorang ni, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, dia ni semayang tapi mencuri. Kata Rasulullah, terus saya solat sehingga dia tak mencuri lagi. Jangan aku mencuri lah, aku tak tutup aurat lah, aku ni buat ni lah, aku minum arak lah. Tak payahlah semayang sampai satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala jadikan diri dia jauh daripada maksiat tersebut. Jangan masa mabuk lah semayang, tak boleh kan. Maksud dia
Dia walaupun tak tutup aurat ke apa, solat jangan tinggal. Hingga solat tu akan bantu dia ni dengan izin Allah untuk dia tinggalkan perkara-perkara larangan tersebut. Kerana solat itu ialah zikir. Bila dia solat betul-betul khusyuk kepada Allah, insya-Allah perkara-perkara macam tu Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi dia. Jadi ya, maka tertahanlah tangannya, ini dirinya daripada barang yang menegah oleh Allah Taala daripadanya. Dan apabila berjalan kakinya kepada suatu, teringatlah ia kepada Allah Taala, maka terhentilah ia daripada berjalan melainkan pada barang yang meredha ia akan Allah Taala. Jadi kalau orang yang ahli zikir ni, bila dia berjalan dia teringat Allah, dia musafir ingat Allah, dia naik kenderaan ingat Allah, dia naik motor, naik basikal ingat Allah. Berhati-hati ya, sekarang ni banyak kemalangan. Sebab kita ni kurang berzikir. Ramai yang kurang berzikir ketika di jalan. Apabila kita nak zikir, kalau saya ikut Syekh Faiz tu, Fatihah dia tak tinggal. Al-Fatihah. Siapa yang ikut Syekh Faiz, dia akan rasa macam tu. Kurang-kurang Al-Fatihah. Lepas tu tambah ayat kursi. Siapa baca ayat kursi sepanjang perjalanan, nak upah bodyguard mahal lah Datuk. Kalau Datuk undang boleh lah kan. Kita boleh. Raja ke, Bontori ke kan, orang besar ke, semua dapat bodyguard. Kita nak upah diri kita kan. Jadi baca ayat kursi. Ayat kursi. Lagi satu yang ada wuduk. Pergi musafir ada wuduk. Pergi bekerja ada wuduk. Pergi office, pergi kebun ada wuduk. Sepanjang ada wuduk tu Allah pelihara kita. Dan dikir-zikir. Kalau tidur ada wuduk, sepanjang kita tidur tu, setiap saat kita tidur tu dalam zikrullah. Okey. Lepas tu jangan lupa baca bismillah tawakkal ala Allah. Siapa yang baca tu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia. Bismillah tawakkal ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. 3 kali. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru 3 kali. Dengan nama Allah yang tidak mudaratkan sesuatu pun apa yang ada di langit dan di bumi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama', di bumi dan di langit, wala fis sama' wa huwa samiul alim. Itu. Baru-baru ni saya dekat Putrajaya tu, saya nak pergi mengajar lah. Maghrib tu saya tengok polis banyak apa semua. Lepas tu ada seorang budak ni, dia naik motor, dia langgar lori tepi jalan. Kok tu kan, dekat tepi-tepi dia langgar. Masa tu CPR. Lepas saya mengajar tu, dia orang kata dah meninggal lah. Umur budak 24 tahun. Tahu tak, orang yang umur dalam 20 ke 40 tahun lagi ramai meninggal daripada 40 ke atas sekarang ni di Malaysia. Yang kata aku muda lagi, belum mati lagi, tak ada dah. Siapa kata tak? Dah ada surat kematian ke? Surat kelahiran semua dapat dah. Tak? Siapa yang dapat surat kematian? Dah confirm lah. Kita dapat surat kematian masa bila? Masa kita mati je kan. Masa dia surat tu belum tentu lagi dapat, kecuali dah sampai ajal. Ramai orang yang rasa diri dia tu lama hidup lagi kan. Sebab itu ambillah peluang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berhentilah ia. Dia satu apabila maghrib ni jangan keluar dulu. Kalau naik motor ke apa, masa tu dia masa yang paling hebat dia keluar. Operasi siapa keluar tu? Ifrit, jin, kadang tak nampak jalan. Kalau kita lalu nak keluar juga ada perkara mustahak sebelum maghrib tu atau senja tu, masa tu banyak tu dia masa tu penuh nak bekerja-kerja untuk punch in kan. Dia bekerja-kerja pukul 7.30 7 tu kan. Ada waktu tu sebelum maghrib tu senja tu, masa tu dia keluar sebanyak-banyak. Lagi satu, jangan masuk tandas ketiga azan. Azan ni Allahu Akbar, masa tu dia sibuk masuk tandas. Tak boleh sebab masa banyak-banyaknya masuk pelindungan bilik kebal dia tu. Kita pun masuk sekali. Dah lah lupa ucap bismillah, sebab tu tergelincir dalam tandas dia, jatuh dalam tandas dia. Dia ada dalam tu.
kau pun sama. Kecuali darurat. Kalau darurat pun baca bismillah. Lagi satu aurat-aurat kita, terutama kaum Hawa supaya aurat kita ketika kita buka baju, seluar dan sebagainya, baca bismillahillazi la ilaha illahu. InsyaAllah Allah tutup pandangan ifrit-ifrit ni atau jin-jin atau syaitan yang jahat. Okey, terus sebenarnya. Dan apabila berjalan kakinya kepada satu Allah Ta'ala, maka berhentilah ia daripada jalan, ia akan Allah. Jalan tempat yang baik, pergi sekolah, pergi madrasah, pergi masjid, pergi majlis ilmu. Dan apabila menelek mata atau memandang mata kepada sesuatu, teringat ia akan Allah Ta'ala, maka mengkejam atau menutup penglihatannya, ia akan pandangannya daripada segala yang diharamkan oleh Allah. Ini yang susah. Jadi semua ni Allah pelihara dia sebab dia berzikir. Dan demikian juga pendengarannya dan lidahnya dan anggota-anggotanya dipelihara akannya dengan muraqabah kepada Allah. Jadi apabila dia berzikir, Allah lindung dia. Pandangan dia, telinga dia nak mengumpat, tak jadi lah. Dia tak boleh lah, dia belah. Siapa yang dengar orang ngumpat, dia tak ngumpat, dia dengar sama. Sharing is caring juga. Jadi kalau kita dengar orang ngumpat, kadang-kadang ada grup WhatsApp ni, dia suka cerita-cerita hal orang. Ni. Kalau kita dengar cepat-cepat, kita mufarakah keluar pada situ kejap. Jangan masuk. Kita sama, walaupun kita tak taib pun, kita tengok kan. Tak boleh kita hina orang, kita kutuk orang. Dan meliharakan dipelihara dengannya muraqabah. Muraqabah ni maksud dia dekat kepada Allah kan. Dan memelihara akan suruhannya Ta'ala, dan malu daripada telekannya, iaitu pandangan Allah. Maka inilah yang dinamakan akannya dengan zikir yang banyak, yang membawa seorang kepadanya oleh membanyakkannya pada dengan perlahan dan berkuat. Jadi dengan sebab zikir ni Allah pelihara dia daripada semua perbuatan dan menjadikan dia suka kepada perbuatan kebaikan. Dan mesra dengan lidahnya. Start dia kata nak zikir. Mula-mula kena pakai tasbih tu. Kan? Tasbih ke, tangan kita gerak ke, tak kisah kan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Lalas sekali, bila kita naik kenderaannya, dia jadi automatik. Mula-mula manual. Kan? Tahu tak manual? Lambat dah sikit kan. Tapi bila start dia akan teratur. Mula-mula kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kemudian sampai jalan tu, dia baca Subhanallah bihamdi, Subhanallah azim. Sampai jalan tu, Astagfirullah, innallah kana tawwaba. Sampai jalan ni, Hasbi Allah ni'mal wakil. Lepas tu sampai jalan ni, innallah Allahumma salli ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafsi ada masuk. Sampai jalan ni, assalamualaikum ayuhan nabi. Semua baca. Bayangkan apabila kita sampai ke destinasi kita 2 jam 3 jam, berapa banyak satu selawat kepada Nabi ni kan, Allah beri rahmat. Satu rahmat 10. Allah beri rahmat kepada satu selawat 10. Kalau 10 1000, 10 100. Kalau 100 1000. Kalau 1000 Allahu Akbar. Jangan rasa kita bawa 1000 tu dah banyak, tak ada. Presiden Chechen tu 16,000. Tu presiden, yang tak presiden berapa? Sebab itu ulama kata bukan tak banyak, perbanyakkan selawat, kata Nabi, perbanyakkan tu. Berapa banyak yang kita mampu buat lah. Kalau yang saya cerita dulu, Raja Sultan Mahmud Al-Ghazi tu, Sultan Mahmud Al-Ghaznawi tu 300,000. Jadi mimpi jumpa Rasulullah kata, ni baca selawat ni, iaitu sekarang dinamakan selawat Sultan 3 kali sama dengan 300,000 kali. Kita ada selawat Azamiyah, baca banyak kali lah. Mampu baca sekali dalam perjalanan. Kalau mampu lagi 100, 1000, tak kisah. Rugi tak baca selawat. Selawat tu yang akan memimpin kita bersama dengan Rasulullah. Sebab itu Rasulullah akan pegang tangan kita nanti untuk dimasukkan ke dalam syurga.
Okey. Sehingga zikir itu mesra dengan lidahnya dan hatinya dan kerana kebiasaan dan tiada dikata bahawa seorang itu hendaklah zikir ia akan Allah Ta'ala dengan hatinya pada permulaan, tiada dengan lidahnya, kerana tak dapat tiada bahawa hendaklah zikir itu pada mula-mula dengan lidah. Mula-mula basic dengan lidah. Lepas tu akan turun di hati. Subhanallah. Allah. Jadi dia akan gerak. Nur zikir tu akan bergerak cahaya kepada seluruh tubuh kita. Jadi ada aura yang baik. Aura zikir. Makhluk Allah ni semua berzikir. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa telah bertasbih. Apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwa samiul alim. Allahu akbar. Semua alam ni kita tengok kayu ni, pokok ni semua zikir. Tapi manusia ni kalau berzikir, dia menjadi manusia yang istimewa di sisi Allah. Dengan hatinya pada permulaan, tiadalah dengan lidahnya, kerana tak dapat tiada bahawa hendaklah zikir itu pada mula-mula dengan lidah yang adalah ia pembawaan kepada hati. Sampai kepada hati. Istimewa pula berzikir dengan hati, terlebih payah dan berat sebenarnya daripada berzikir dengan lidah. Maka tak dapat tiada bahawa berzikir dengan lidah itu hendaklah ada ia pada permulaan, kemudian apabila banyak ia dan jadilah zikir itu kebiasaan pada lidahnya, barulah mesra ia kepada hati. Tak nak kena zikir lidah. Sebab itu basic kita punya tarikat mesti dengan lidah. Kalau saya dengan Syekh Faiz tu disukur zikir yang kuat kita baca subhanallah macam nak meninggal kan. Ehwan disuruh kuat sebab apa? Kalau dengan lidah pun payah, dengan hati jangan lagi hati ni berkali ganda payah. Sebab nak mesrakan hati kita berzikir ni dengan lidah, kena kuat dulu. Subhanallah, subhanallah. Kalau orang perempuan, dia punya nyaring ni adalah kan batas-batas dia. Orang lelaki pun macam tu. Tapi kalau okey kuat tu. Nyanyi tu, ikut tune lah, ikut apalah kan. Tapi bila zikir, ni bid'ah. Ada orang tu cakap, kalau zikir ni kita tak payah banyak-banyak. Nabi ajar 33. Benda lain kau boleh buat banyak. Allah kata apa tadi? Zikran kasira, zikir banyak. Bukan kita suruh, Allah suruh. Kau tak nak ikut sudah. Orang yang zikir sedikit ni, Allah misalkan dia apa dia? Dia tak suka berzikir atau dia zikir dia sikit je. Seperti orang munafik. Nanti saya cerita hadis ayat Quran tu. Orang yang dia payah nak zikir seperti orang munafik. Okey. Jadi hendaklah ia pada permulaan, kemudian apabila banyak ia dan jadilah zikir itu kebiasaan pada lidahnya. Dan demikian juga tiadalah dikata bahawa kenapakah seorang itu berzikir ia akan Allah Ta'ala dengan kuat? Tidakkah bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang mendengar dan tiadalah ia pekak, Tuhan tu pekak? Kerana berzikir akan Allah Ta'ala dengan kuat, tiadalah menafikan ia sama sekali kepada bahawa Allah Ta'ala itu akhir. Jadi ada orang tu dipetikai, tak payah zikir kuat dah. Allah ni maha mendengar, dia tak pekak. Dia dengar. Bukan. Zikir kuat tu bukan sebab sebab untuk latih jiwa kita ni, hati kita ni. Ada ramai yang cakap macam tu, tak payah zikir kau kuat. Tuhan bukan pekak pun. Masalah kau pekak, kau tak nak dengar kan. Cakap dia boleh. Tuhan tu tak pekak, Tuhan tu maha mendengar. Tapi sama ada kita kuat ke, kita zikir perlahan ke, Allah suka. Tapi ada syarat-syarat dia, ada adab-adab dia. Jangan zikir kuat-kuat, orang tengah tidur tu kat rumah. Pukul 10, pukul 9 dah tidur. Dia, Allah Akbar semua. Ini kiamat ke? Bergogau lah rumah kan. Pandai-pandai dah zikir kan. Jangan menyusahkan orang pula. Kan? Bila pergi majlis hall tak naklah berzikir kuat. Kan? Belah-belahan. Kan? Kekuatan tu, bila kita seorang zikir tak banyak. Ramai datang, dia himpun tu.
aura dia tu bersatu. Jadi senang untuk bersihkan hati kita. Rahmat tu cepat datang, rahmat tu. Sebab itu Syekh Faiz suruh datang. Tuan-tuan guru kita, musyrik-musyrik suruh datang majlis Surul. Sebab apa? Masa tu barakah tu datang. Limpahan tu datang. Limpahan rahmat, keberkatan, syafaat tu datang. Tak nak datang pun tak apa. Tapi rugi kan. Oleh barang yang diketahui harusannya dan afdalnya dan perkataan yang seumpama itu terkadang bolehlah dipahamkan bahawa ia mentohmah atau mendakwa akan mereka akan Allah Ta'ala dengan kuat dengan sangkaan yang tersebut. Ada orang buat tohmah, dia buat fitnah dan sebagainya. Orang berzikir ni dia tak faham, dia ingat Allah ni tak dengar, macam-macam lah kan. Syekh Ahmad dah beritahu dah. Ia mentahmah akan mereka yang berzikir akan Allah Ta'ala dengan kuat dengan sangkaan yang tersebut. Walhal, sama sekali tiadalah terlintas ia di dalam hati mereka dengan Allah Ta'ala dan hari yang demikian. Maka hendaklah bertaubat ia daripada yang demikian. Orang yang banyak sangka tahmah ahli zikir ni, taubat segera. Kerana orang yang ahli zikir ialah ahlillah, adalah kekasih Allah, orang yang mulia di sisi Allah. Kita tahmah, ni zikir-zikir ni nak dapat pangkat lah, ni zikir-zikir ni nak tu lah, ni zikir-zikir. Kita tak boleh sangka. Yang tahu hati kita Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir kuat dia tak ikhlas, ni semua nak riak je. Tak boleh. Jangan fitnah ahli zikir. Kita tak tahu sebab apa dia berzikir. Allah hadirkan di dalam majlis ni, jemputan Allah. Kita ni hadir dalam majlis-majlis macam ni adalah jemputan Allah, bukan jemputan saya. Kita boleh cakap lah, hari ni ada kelas di kampung Pondok Rasa, sila hadir. Saya yang ajak dan dia yang tak jemput. Siapa yang jemput hati-hati kita? Allah. Yang tak jemput tu bukan rezeki dia lagi lah. Satu hari hadir juga. Doalah sahabat-sahabat ikhwan yang lain datang. Sebab benda macam ni saya tak akan ulangi dah. Lah kan. Kalau nak dengarlah YouTube-nya. Sebab ada benda yang ada dalam buku, ada benda kan. Yang isyarat-isyarat atau apa benda-benda yang ini semua datang daripada Allah. Saya tak ada apa-apa, saya tak ada ilmu pun. Saya hakir ilallah. Saya ni hina di sisi Allah. Tapi yang berikan ilmu ni Allah. Masa tu saya nak cakap, saya cakap. Okey. Dan demikian juga tiadalah dikatakan bahawa kenapakah seorang itu berzikir ia akan Allah Ta'ala dengan kuat. Silap ya? Dah sudah Sambung Tiadakah bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang mendengar dan tiada pekak kerana berzikir akan Allah Ta'ala dengan kuat, tiadalah menafi ia sama sekali kepada Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mendengar. Okey. Oleh barang yang diketahui daripada keharusannya dan afdalnya dan perkataan yang seumpama itu terkadang bolehlah dipahamkan bahawa ia mentahmak akan mereka yang berzikir akan Allah Ta'ala dengan kuat dengan sangkaan yang tersebut, walau sama sekali tiadalah terlintas ia di dalam hati mereka yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari yang kemudian. Maka buat ia daripada yang demikian. Maka barang siapa berzikir ia akan Allah Ta'ala, surat 33 dengan lidahnya hal keadaan berikhlas, ikhlas baginya, nescaya sampailah barakah zikir kepada hatinya. Siapa yang zikir ikhlas, sikit ke banyak ke, insya-Allah ada berkat kan. Dan hiduplah ia dengan berzikir akannya, maka hati dia hidup. Maka ketiga itu adalah zikirnya, zikir yang banyak, dan masuklah mereka yang mengerjakannya pada wazzakirin Allah. Termasuklah ia dalam golongan yang Allah sebut wazzakirin Allah katsira. Wazzakirat. Seperti dalam suratul Ahzab. Cuba buka dalam suratul Ahzab. Muka surat 422 ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Fokus ayat yang wazakirin Allah katsiran wazakirat. Orang lelaki yang suka berzikir dengan zikir yang banyak, orang perempuan yang suka berzikir dengan zikir yang banyak, Allah sediakan bagi mereka keampunan dan balasan yang sungguh agung. Jadi orang yang berzikir dengan hatinya, Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Akan kurniakan barakat dalam hatinya sehingga akhir dan termasuk daripada golongan wazakirin Allah katsiran wazakirat, dan dibilang akannya daripada mereka yang menjunjung akan surahnya, dan termasuk dibilang ni maksudnya, dan termasuklah mereka ni daripada orang yang menjunjung perintah Allah, iaitu dalam suratul Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Dan ada maka iaitu zikir mereka yang munafikin, kata Syekh Ahmad. Orang yang tak banyak zikir ni termasuklah golongan orang sifat-sifat munafikin. Berzikir mereka itu akan Allah Ta'ala dengan lidah mereka. Bermuka-muka mereka itu akan manusia. Bermuka-muka tahu tak? Dalam dua muka lah kan? Yang munafik. Dan tiadalah di dalam hati mereka itu daripada zikir. Hanya mulut je. Dalam hati tak ada zikir. Kan? Sesuatu pun, dan tiadalah berzikir mereka itu akan Allah Ta'ala melainkan sedikit. Telah berfirman Allah, yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Mereka itu orang yang berzikir dengan zikir yang sedikit, dan mereka riak kepada manusia. Yura'unan nas, mereka riak kepada manusia, dan mereka tidak suka berzikir melainkan zikir dengan sedikit. Wallahu a'lam. Ayat dia di dalam surah An-Nisa muka surat 101 ayat apa? Ayat 142. Yang ayat terakhir ni tulis kat situ, surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah menipu ada tipu daya. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka melakukan dengan malas. Mereka riak, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad. Orang yang berzikir termasuk ahli zikir yang banyak ni, wazakirin Allah katsiran wazakirat. Orang yang tak suka berzikir dimisalkan oleh Allah seperti orang munafik. Yang mana orang munafik ni kalau semayang dia malas, kalau nak berzikir dia tak suka, kecuali sedikit, dan dia suka buat ibadah tu dengan riak untuk menunjuk-nunjuk pada orang. Ini ciri-ciri ni macam ni kita kena elak. Sebab itu untuk mengelakkan kita daripada sifat munafik, kena banyak zikir. Lagi satu, siapa yang nak baca selawat, suruh orangnya sibuk. Orang yang tolak maulud Nabi, orang yang tak suka berzikir ni, suruh selawat kepada Nabi. Kau ni kena baca selawat 1000 kali. Cakap macam tu. Jangan berdebat dengan mereka. Biar Allah buka pintu hati mereka dengan berkat selawat. Nak elak pada sifat munafik ni, kalau boleh lah, saya belum pernah sembahyang berapa? 40 hari 40 hari bersama dengan imam dengan takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar, kita pun belakang imam. InsyaAllah terpelihara pada sifat. Tahu tak pelakon dulu, nama dia Azmin Amir Zuma. Dia tu bila dia dah bertaubat, antara amalan yang dia buat, dia cari solat jemaah selama 40 hari. Kalau dapat buat tu, insya-Allah terhindar pada sifat munafik. Dan dia hidup daripada pintu api neraka. Bebas daripada api neraka. Jadi siapa yang ada kesempatan selawat 1000 kali dan kemudian tu solat bersama dengan imam takbiratul ihram yang pertama. Itu susah sikitlah, tapi kena ada jihad nak buat tu. Wallahu a'lam. Kita tanda sampai pukul berapa? 34.
ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها